Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid hari ini? Okey, bagus. Cikgu harap semuanya sihat ya. Okey. Hari ini kita akan belajar tentang keperluan asas benda hidup. Baiklah. Apakah objektif kita yang akan kita pelajari selepas pelajaran ini? Okey. Baik, untuk pelajaran ini kita akan belajar tentang keperluan asas benda hidup. Jadi, pada akhir pengajaran ni kita akan tahu bahawa makanan, air dan udara ialah keperluan asas bagi setiap benda hidup. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan benda hidup? Okey, yang dimaksudkan dengan benda hidup ialah manusia, haiwan dan tumbuhan. Baik. Manusia memerlukan makanan. Okey. Jadi kita tengok keperluan asas benda hidup yang pertama ialah makanan. Jadi tumbuhan membuat makanannya sendiri. Manusia dan haiwan memerlukan makanan untuk mendapatkan tenaga. Jadi kamu lihat dua orang perempuan ni sedang makan berkelah. Okey, lembu pun sedang makan rumput. Okey, jadi kita nampak manusia dan haiwan memerlukan makanan untuk mendapatkan tenaga. Betul. Okey, jika kita tidak mempunyai tenaga, kita tidak dapat melakukan aktiviti harian. Malah untuk berjalan pun kita tidak mampu. Untuk bergerak kita tidak mampu kerana kita tidak makan. Okey, baik. Seterusnya keperluan asas yang kedua ialah air. Manusia dan haiwan memerlukan air untuk menghilangkan dahaga. Kamu tengok kucing tu pergi ke tebing tasik tu sedang minum air. Dan budak lelaki tu pun sedang minum air. Dan seterusnya tumbuhan juga memerlukan air. Tumbuhan menyerap air melalui akar pokok untuk membuat makanan. Okey. Baik. Jadi semua benda hidup ini memerlukan air untuk terus hidup. Baik. Keperluan asas yang ketiga ialah udara. Tumbuhan memerlukan udara untuk bernafas dan membuat makanan. Okey, jadi kita manusia dan juga haiwan memerlukan udara untuk bernafas. Jadi, okey, cikgu ulang. Tumbuhan memerlukan udara untuk bernafas dan membuat makanan, iaitu melalui proses fotosintesis. Proses fotosintesis ni kita akan belajar setelah kamu lebih memahami maksud bagaimana tumbuhan membuat makanan.
Okey. Jadi sekarang kamu perlu tahu tumbuhan hanya memerlukan udara untuk bernafas dan membuat makanan. Manakala manusia dan haiwan memerlukan udara untuk bernafas. Okey, sekarang cuba kamu picit ataupun berhenti bernafas seketika. Apa yang kamu rasa? Ya, cikgu pasti semua orang akan berasa perkara yang sama. Akan mengalami perkara yang sama, iaitu sukar untuk bernafas. Dan udara ni sangat-sangat penting untuk kita untuk meneruskan hidup. Jika tanpa udara, kita tidak dapat hidup. Okey. Baik. Itu ialah keperluan asas benda hidup yang kamu perlu tahu. Baik, selain makanan, air dan udara, manusia dan haiwan perlu tempat perlindungan. Perlu berlindung. Baik, mengapakah manusia dan haiwan memerlukan tempat perlindungan? Okey, kita lihat. Manusia berlindung daripada hujan dan panas. Jika kita tidak ada rumah, kita hanya berlindung di bawah pokok, bawah jambatan. Lama kelamaan kita akan mendapat sakit. Okey, kerana kita tidak mempunyai tempat perlindungan yang khusus. Tapi sekarang kita dah ada rumah, kita boleh berlindung daripada hujan dan panas. Baik, seterusnya dengan adanya rumah, kita boleh berlindung daripada bahaya. Okey, contoh binatang liar yang berkeliaran di kawasan rumah kita tidak dapat masuk ke dalam rumah kerana kita mempunyai rumah kita tu ada dinding, ada bumbung, tingkap, pintu. Jadi kalau ada binatang liar ataupun haiwan liar yang masuk pun kita akan tahu dan kita boleh contohnya macam ular, kita boleh panggil bomba ataupun Jabatan Pertahanan Awam untuk mengeluarkan haiwan tersebut daripada rumah kita. Bila kita dah tutup pintu, tutup tingkap semua, haiwan-haiwan tersebut tidak boleh masuk ke rumah kita. Okey, baik. Manusia dan haiwan memerlukan tempat perlindungan untuk melindungi diri daripada hujan, panas dan bahaya. Okey, itu yang dimaksudkan. Kesimpulannya ialah inilah manusia dan haiwan memerlukan tempat perlindungan untuk melindungi diri daripada hujan, panas dan bahaya. Okey. Apakah yang berlaku sekiranya manusia dan haiwan tiada tempat perlindungan? Okey, seperti yang cikgu kata tadi, manusia dan haiwan jika tiada tempat perlindungan, mereka tidak dapat hidup lebih lama. Kerana mungkin akan dijangkiti penyakit, mungkin akan macam haiwan mungkin dimakan oleh haiwan lain. Banyak
Baik, tempat perlindungan manusia yang kita tahu ialah rumah. Pada zaman dahulu ada orang tinggal di gua. Gua ni dijadikan tempat perlindungan. Okey, manakala haiwan, mereka ada tempat perlindungan mereka sendiri. Contohnya burung. Burung ada sarang burung. Kan? Okey, burung ada sarang. Jadi kalau ular dia tinggal dalam lubang. Okey. Buaya pun ada tempat perlindungan dia. Di tebing sungai dia ada tempat khas untuk buaya berehat dan bertelur. Okey. Itu ialah salah satu contoh tempat perlindungan untuk haiwan. Okey, baik. Sekarang kita masuk kepada topik kecil, iaitu pentingnya keperluan asas. Baik. Keperluan asas yang pertama tadi ialah makanan. Baik, mengapakah makanan penting kepada manusia dan haiwan? Okey, semua orang tahu, cikgu rasa semua orang tahu makanan ni kita makan supaya memberikan tenaga kepada kita. Okey, jadi jika kita tidak makan, kita akan berasa letih. Segala pergerakan tidak dapat dilakukan kerana kita berasa letih kerana tidak makan. Okey. Jadi, makanan memberikan saya tenaga untuk mengangkat barang. Cuba kamu lihat, jika kita makan, kita dapat membantu keluarga kita mengangkat barang, mengemas rumah, menolong ayah mencuci kereta, menolong ibu mencuci pinggan, dan pelbagai lagi. Okey. Baik. Seterusnya, apakah kepentingan makanan ni? Kita perlu makan untuk tumbesaran kita. Jadi, makanan ni membuatkan kita akan lebih membesar. Baik. Setiap hari kita akan makan. Dari kita kecil hinggalah dewasa, kita akan makan sebab makanan ni akan meningkatkan tumbesaran kita. Okey. Jadi bukan manusia saja yang memerlukan makanan. Bukan manusia saja yang memerlukan makanan. Haiwan juga memerlukan makanan. Okey. Jika kita lihat soalan di bawah ni, apakah yang terjadi sekiranya manusia dan haiwan tidak mendapat makanan? Katakanlah kamu berada di tengah laut tanpa makanan selama beberapa hari. Jadi kita berpuasa pun dari pagi lepas subuh tu, bermula subuh sampailah maghrib. Tu pun kita dah rasa macam letih, kekurangan tenaga. Bayangkan kalau kita 5-6 hari tidak mendapat makanan. Mungkin kita akan meninggal dunia kerana tidak mendapat makanan. Okey.
Begitu juga dengan haiwan. Haiwan pun jika tidak mendapat makanan dalam masa 1 minggu, mungkin haiwan tersebut akan mati ya. Okey, baik. Air dan udara air, udara dan tempat perlindungan penting kepada manusia dan haiwan. Okey, contoh air ni ialah sumber asas kehidupan. Jadi haiwan yang tidak mendapat air ataupun manusia yang tidak mendapat air akan mati kerana kehabisan air tersebut. Jadi kita perlu menghargai air yang ada, sumber air yang ada. Contohnya daripada sungai. Jangan cemari sungai supaya air yang digunakan untuk ke rumah kita tu bersih. Jika air sungai dicemari, maka kita akan mendapat air yang kotor, air yang telah dicemari dengan bahan buangan kita sendiri. Okey, baik. Seterusnya udara. Udara pun penting, sangat penting kepada haiwan dan manusia. Okey, jika kamu lihat di dalam buku ni, kalau kamu menyelam dalam air lama tanpa bantuan alat pernafasan, mungkin kamu akan lemas dan meninggal. Tapi kalau kamu menyelam menggunakan alat bantuan pernafasan, kamu dapat melihat keindahan di dalam laut. Okey, seterusnya tempat perlindungan. Kepentingan tempat perlindungan. Haiwan berlindung daripada bahaya hujan dan panas. Begitu juga manusia berlindung daripada bahaya hujan dan panas. Okey, cikgu kata tadi, manusia tinggal di rumah, manakala haiwan ada tempat-tempat yang sesuai mereka gunakan untuk dijadikan tempat perlindungan. Baik, apakah akan terjadi jika kita tidak mendapat udara dan air? Senang jawapan tu. Jawapan tu semua orang tahu. Jika kita tidak mendapat air dan udara, kita akan mati. Okey? Okey. Cikgu harap kamu faham dengan pembelajaran hari ini, iaitu keperluan asas manusia. Dan apakah kepentingan setiap keperluan asas benda hidup itu kepada manusia, haiwan dan tumbuhan. Baik, untuk tugasan kamu pada hari ini, cikgu harap kamu dapat menyiapkan tugasan pada buku aktiviti di muka surat 17, 18, 20, 22, 19,
Okey, ni bermakna dari muka surat 17 hingga 22. Okey. Semua latihan ini kamu perlu siapkan dalam buku aktiviti yang berwarna biru. Okey. Kamu boleh baca arahan setiap latihan yang diberikan tu, ada arahan. Kamu baca dan fahami. Lepas tu kamu boleh jawab. Okey. Cikgu harap kamu semua dapat menjawab dengan betul. Jika kamu tidak faham, boleh minta bimbingan ibu dan bapa. Okey. Seterusnya, aktiviti yang kamu cikgu nak kamu buat menggunakan buku panjang, buku nota panjang. Okey. Aktiviti sepanjang minggu ini ialah membuat nota bertajuk keperluan asas benda hidup. Okey, keperluan asas benda hidup, tulis dan tarikh bila kamu mula buat. Okey, seterusnya kamu tulis keperluan asas manusia. Baik, keperluan asas manusia yang seperti yang cikgu tunjuk ni. Okey, kamu tulis tempat perlindungan. Okey, dan kamu lekatkan gambar rumah. Kamu boleh cari gambar di majalah, surat khabar ataupun buku-buku lama yang tidak digunakan lagi. Okey. Baik. Udara. Kamu cari gambar orang yang menggunakan alat pernafasan. Seperti orang menyelam ni membawa tong oksigen, tong gas oksigen untuk bernafas di dalam air. Jadi kamu boleh cari gambar dia dalam surat khabar ataupun majalah-majalah lama. Okey, seterusnya air. Cikgu percaya kamu dapat cari gambar air ni dengan senang. Mungkin dari risalah pasaraya ataupun surat khabar, majalah-majalah lama. Jadi kamu lekatkan dan kamu tulis. Okey, seterusnya makanan. Makanan, kamu ambil gambar makanan, kamu lekat, tulis untuk tajuk makanan. Okey. Ini ialah keperluan asas manusia. Okey. Seterusnya keperluan asas haiwan. Cikgu nak kamu cari gambar. Okey. Haiwan bernafas. Di dalam air pun haiwan boleh bernafas. Okey. Cuma haiwan tidak boleh bernafas di darat. Kalau haiwan bernafas di darat, kita akan berasa hairan. Okey. Baik. Seterusnya gambar air. Kamu boleh ambil gambar tasik, gambar kolam, air terjun. Keperluan asas haiwan. Okey. Tempat perlindungan haiwan. Kamu carilah pokok, gambar pokok yang ada lubang ke,
Bila ada lubang tu bermakna ada haiwan yang tinggal dalam pokok tersebut. Ha. Ada yang haiwan tinggal dalam tanah. Itu dengan cara mengorek lubang. Okey, kamu boleh cari gambar tersebut. Dan tampalkan. Okey, setiap tajuk satu muka surat. Gunakan satu muka surat supaya kamu tidak keliru dengan tajuk-tajuk kecilnya. Tajuk yang pertama tadi, keperluan asas manusia. Okey, tajuk kedua ni ialah keperluan asas haiwan. Okey. Okey, baik. Seterusnya makanan haiwan. Makanan untuk haiwan ni pun kamu kena cari gambar dan tampalkan. Okey, baik. Seterusnya muka surat ketiga yang kamu kena buat ialah keperluan asas tumbuhan. Okey, baik. Kamu carilah gambar pemandangan yang menunjukkan udara yang nyaman. Cikgu harap kamu tidak ambil gambar udara yang telah dicemari. Contohnya di kawasan yang orang bakar sampah ataupun gambar lori yang mengeluarkan asap yang tebal. Itu ialah pencemaran udara yang dilakukan di tempat tersebut. Jadi gambar itu tidak sesuai untuk kita gunakan. Okey, baik. Keperluan asas tumbuhan ni ada 3. Udara, air. Okey. Carilah macam mana kita nak tengok akar pokok tu menyerap air masuk ke dalam batang pokok. Memang tidak nampak dengan mata kasar kita. Jadi kita hanya boleh nampak orang menyiram air kepada pokok. Okey. Jadi kamu boleh cari orang yang gambar orang menyiram pokok. Dari buku lama ke, dari majalah ataupun surat khabar lama. Mungkin ada gambar orang menyiram pokok. Okey, seterusnya tumbuhan memerlukan cahaya matahari. Yang ni senang. Kamu memang tak akan jumpa gambar matahari. Jadi untuk gambar matahari ni, cikgu benarkan kamu lukis. Kamu lukis bentuk matahari yang bulat dan kamu tulislah matahari di tengah tu sebagai label. Okey, jadi tumbuhan memerlukan cahaya matahari. Baik, ini ialah tugas sepanjang minggu. Hinggalah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Kamu boleh lakukan ini. Dan kamu kena siapkan aktiviti di muka surat 17 hingga 22 yang cikgu nyatakan tadi. Okey? Okey, bagus. Dengan penuh semangat, cikgu harap kamu semua dapat memahami keperluan asas benda hidup tadi, iaitu yang pertama makanan, air, udara, tempat perlindungan, cahaya matahari. Itu ialah
keperluan asas benda hidup. Okey. Jadi cikgu rasa setakat itu saja untuk hari ini. Semoga kamu dapat menjaga diri dengan berada di rumah masing-masing. Kekalkan jarak sosial anda. Kerap cuci tangan. Okey. Dan itu saja. Jangan lupa subscribe dan like channel cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.